Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan kita dalam kitab, pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-371. Tanda nombor bab yang ke-371, babul istighfar, bab memohon keampunan Allah. Itu dia panggil istighfar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadat kepadanya. Tanda kita ni itu dia panggil matlamat. Objektif Tuhan buat manusia ni supaya apa? Supaya manusia ini beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh yang demikian, sebagai manusia tidak akan terlepas dari melakukan kesalahan. Jadi manusia biasa ni tak ada orang selamat daripada dosa dan kesilapan. Sama ada perkara yang tersebut dosa kecil atau dosa besar, akan terjebak. Kita orang yang baik-baik ni, insya-Allah taala mungkin kita akan selamat daripada dosa-dosa besar, tapi dosa kecil tak selamat juga. Kadang-kadang banyak juga dosa yang kita tak berasa berdosa, sebab dia tidak menjadi kesalahan dari sudut undang-undang, tak berdosa lalu. Setakat hari ini tak ada lagi undang-undang pencegahan riba. Jadi oleh rasuah ada. Bila rasuah kita rasa berdosa sebab kesalahan. SPRM mari cari kita, macam-macam penyakit mari. Tapi bila ambil riba, rasa dosa ke tidak? Macam rasa tak bersalah ya, relax ya. Mari mana tu? Mari bank. Buat apa? Pinjam duit. Bank pula bank apa? Bank konvensional. Maka itu dia panggil terlibat dengan dosa riba. Mengumpat, duk rasa tak bersalah juga mengumpat. Sebab apa tak bersalah? Pasal orang duduk kata belakang. Ini masalah kita. Jadi kita kena sedar, kena peka beberapa jenis dosa maksiat. Kita dalam di masjid kita ni, alhamdulillah kita telah khatam kitab dosa-dosa besar yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullahu taala. Tuan-tuan boleh rujuk balik dalam kitab kita ni Riyadhus Shalihin ni. Kita sudah bincang 44 siri kuliah kita di dalam bab perkara-perkara yang dilarang. Itu semua tu bila kata perkara dilarang, bila kita langgar makna kita berdosa. Dari itu hasil daripada dosa yang terjebak, terperangkap kita dengan dosa-dosa itu, cara untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut ialah dengan memohon keampunan dan istighfar kepada Allah. Lebih-lebih lagi ialah bertaubat dengan taubatin nasuh. Makna taubat nasuha, makna taubat yang benar-benar kita insaf dan kita ikhlas. Aku ni tak mau lagi buat benda yang tak baik ni. Bab taubat kita dah bincang panjang dalam kitab kita ni, alhamdulillah. Pada jemaah boleh tengok balik dalam rakaman yang lepas. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab istighfar ni, dia bawa kepada kita beberapa ayat Al-Quran. Beberapa ayat Quran, artinya banyak sangat ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajar kepada hamba dia, menggalakkan kita sebagai hamba untuk apa? Untuk beristighfar. Sebab Tuhan nak tahu Allah nak tengok hamba dia ni bersalah, minta maaf. Tapi kalau bersalah tak mau istighfar, itu manusia sombong, nama lagu tu. Kita ni kadang-kadang kita langgar orang. Pak langgar, Allahu Akbar, minta maaf Syekh. Ya akhi, saudara, minta maaf. Sorry. Jadi ada juga bahasa. Ni kau langgar orang, hello. Allahu Akbar. Orang kena langgar apa tengok, bahasa sungguh. Dah lah langgar kita dah, sengih suka, mana tak ada. Itu manusia.
kita dengan Allah Azza wa Jalla, Allah nak tengok hamba dia ni tunduk, patuh, merendah diri, tawaduk, mengaku kesalahan di hadapan Allah. Maka Allah janjikan banyak sekali kelebihan-kelebihan apabila kita beristighfar. Di antara ayat yang pertama yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab kita ini, tuan-tuan tengok ayat surah Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mintalah ampun kepadanya, kepada Allah Ta'ala, bagi salah silap yang engkau lakukan, untuk kita sendiri, dan kita juga minta ampun untuk orang beriman yang mukminin dan juga yang mukminat. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita supaya kita minta ampun. Di awal ayat itu Allah Ta'ala sebut dah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Mungkin kena tahu dulu tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Bila kita tahu adanya Allah, kita tahu kita duduk di bawah pemerhatian Allah, maka di saat itu Allah perintahkan wastaghfir li dzambik, minta ampun dosa-dosa kamu. Biasanya orang yang minta ampun, bila dia nak minta ampun? Apabila dia rasa dia bersalah. Kau orang tak bersalah minta ampun juga. Kadang-kadang ada juga orang tak bersalah tapi minta ampun. Umpama contohnya kita pergi rumah orang, kita dijemput oleh tuan rumah, ajak makan rumah dia. Allahu Akbar, kita tengok dia punya hidangan tu, agak malu kita. Dengan ayamnya, dengan ikan lagi, dengan semua ada. Makanlah kita tu, orang panggil lepas pantang hari tu. Dulu berpantang, daging tak boleh makan, kambing tak boleh. Hari itu oleh kerana sedap sangat, dia panggil pantang jumpa. Ada kategori kat pantai lain pun, dia panggil pantang jumpa hari ni. Bismillah lah, tawakal Allah. Sudah makan nak balik, tuan rumah mari minta maaf lah kalau takut tak sedap, kekurangan. Allahu Akbar. Kita bukan bayar pun kalau tak sedap pun nak kata apa. Tapi itu dia panggil adab bahasa, peraturan. Jadi bila kita rasa kita ada kekurangan, kita minta maaf. Manusia yang tak mau istighfar, manusia yang rasa diri dia sempurna, itu je orang tak mau istighfar. Allah Ta'ala perintah wastaghfir li dzambik. Dan ayat yang kedua surah An-Nisa, ayat An-Nisa 106 tu. Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Allah perintahkan kepada kita minta ampun. Sebab apa kita kena minta ampun? Kenapa? Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan apa? Dengan Ghafur. Dia suka mengampun. Allah sifat dia mengampunkan dosa hamba-hamba dia. Maka kita sebagai hamba, apa kerja kita? Minta ampun. Jangan sombong, dan jangan lagi bertangguh-tangguh. Hei, baru umur 50 ni tak pencen lagi. Sabar lu. Umur 60 pencen, kita minta ampun, kita taubat, kita pergi Mekah. Macam-macam dia punya teori. Kita kata itu semua tu permainan syaitan. Orang yang tak mau bertaubat, itu orang dilambung angan-angan oleh syaitan. Dia diingat dia panjang umur lagi. Sedangkan depan mata kita sudah ada kawan-kawan kita yang mati umur 40, umur 30 mati, awal lagi pun mati. Kenapa kita tidak itti'az, kita tidak mengambil pengajaran bahawa mati itu tak ada sempadan umur. Mana kalau ada sempadan boleh tahan, orang tak akan mati kecuali bermula mati itu umur 60 tahun. Sedap juga, ni baru 55, ada 5 tahun lagi enjoy. Sekarang ni mati daripada beranak sampai ke tua, mati belaka. Kenapa kita nak tangguh?
Maka Allah Ta'ala galakkan kepada kita supaya sentiasa apa? Sentiasalah minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, sebab kita tidak tahu bila tarikh, bila masa Allah SWT nak ambil nyawa kita. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Suratul Nasri ayat 3. Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah sangat-sangat menerima taubat. Tanda situ para jemaah sekalian, ayat ini apa cerita? Ayat ini kata di Aisyah radhiyallahu anha, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi. Selepas daripada turun ayat ini, iza ja'a nasrullah wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir illa yaqulu fiha, maka Nabi kita banyak mengucap dalam salat dia tu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Di mana? Dalam rokok juga, dalam sujud. Tuan-tuan kena ambil, tulis itu. Kita bila kita rokok subhana rabbiyal azim, ada riwayat kata subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ya, kita tambah lepas pada 3 kali tu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Boleh kata? Coba ikut. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Jadi kata di Aisyah, bila turun ayat ni fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, Allah perintahkan Nabi bertasbih dan minta ampun. Maka di saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghafirli. Nabi dia minta ampun untuk ajar kepada kita, ya para jemaah. Dia ajar kepada kita, ya, sebab kalau dia tak ada dosa dah, dia tak perlu minta ampun. Tapi itu adab. Tadi kita buat contoh dah, ada orang tak bersalah minta ampun, takut-takut ada kesalahan. Itu dia panggil dari sudut adab makam orang tinggi. Yang tak tahannya kita memang tahu kita bersalah, sombong, takabur, tak mau minta. Ini manusia sombong dia panggil, manusia angkuh. Jangan jadi manusia macam ni. Allahu Akbar. Tadi ayat yang pertama kita baca, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Ayat yang kedua tadi wastaghfirillah, ada cerita dia, kisah dia. Al-Imam Ibnu Katsir wa qad rawa Ibnu Mardawih min tariqil Aufi an Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas katanya, anna nafaran minal ansar ghazau ma'a Rasulillah fi ba'di ghazawat. Ada kumpulan Ansar ini pergi berperang sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan. Fasuriqat dir, baju rantai, baju besi salah seorang daripada sahabat Nabi itu dicuri. Jadi orang pun syok, siapa dia pencuri itu? Siapa dia pencuri itu? Adalah nama dianya. Maka tuan baju tu pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata fulan Ta'mah bin Ubairik mencuri baju saya. Jadi bila pencuri tahu dia ni repot, dia bawa apa ni, bawa baju tadi pergi letak campak di rumah seorang lain pula, letak rumah orang lain. Dia pun pergi repot pada keluarga dia. Dia kata, tuh dia tu curi baju tadi, saya dak, orang lain. Mana dia ambil barang ni, kita rumah orang lain. Allahu Akbar. Maka keluarga dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, bukan Ta'mah yang apa ni curi, orang baju ada kat rumah dia. Maka ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melepaskan fulan ni, Ta'mah nama ni. Dia kata, dak, dia ni tak curi, orang ni curi. Maka ketika itu Allah Ta'ala turun ayat Quran, inna anzalna ilaikal kitabil haq litahkuma bainan nasi ma arakallah wala takulil khainina khasima. Allah Ta'ala kata, aku turunkan Quran kepadamu dengan sebenar
supaya kamu menjadi hakim di antara manusia, dan jangan sekali-kali kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Jadi Nabi tegur, sebab Nabi pergi bela Tu'mah tadi, ia mengatakan dia tidak curi. Kemudian Allah perintahkan Nabi, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim, minta ampun kepada Allah Taala. Dengan sebab silap teknikal tadi, Nabi kita suruh minta ampun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia bukan nak bela, cuma oleh kerana hujah tadi, saksi-saksi mengatakan dia ni tak mencuri, maka Nabi kita jatuhkan hukum mengikut zahir. Tapi Allah tegur dalam masalah ini, sebab hukuman Nabi itu tidak memihak kepada tuan baju dan juga menginayai orang lain. Nabi tak apalah, dia ada Allah SWT yang boleh tegur dia serta-merta. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Itulah bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan di situ Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Jadi ayat ni panjang, dia ambil sampai sekerak je dalam kitab ni, kata ila qauli ta'ala wal mustaghfirina bil ashar, sampai kepada orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur. Jadi naknya orang-orang yang minta ampun bila waktu sahur, yakni waktu pagi. Itu di antara waktu yang cantik. Tengok ni, dalam terjemahan kata disediakan juga pasangan-pasangan isteri yang suci bersih, serta beroleh pula keredaan dari Allah, dan ingatlah Allah sedang melihat akan hamba-Nya. Kemudian di akhir dia kata apa? Wastaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun kepada Allah Ta'ala pada waktu pagi, pada waktu sahur. Dan ayat yang seterusnya, ayat ke berapa tu? Wa man ya'mal, Suratun Nisa ayat 110. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan siapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, jadi siapa dia buat maksiat, maka orang tu dikira apa? Dikira menganiaya diri sendiri. Sekarang ni kita boleh kenal siapa dia buat nanya ke diri dia. Siapa? Orang buat maksiat. Sebab apa? Sebabnya andainya dia ni buat dosa, mencuri, khianat pada orang, berzina, atas dunia lagi dia telah menyeksa diri dia. Dia kena tangkap, masuk penjara, kena potong tangan, kena sebat. Di akhirat esok kalau dia tak bertaubat, apa jadi? Neraka. Itu dia panggil yazlim nafsahu. Kalau kita nak tahu kita ni baik tak baik dengan diri kita, apa kita nak buat? Kita tengok kita ni ada maksiat ke tidak pada Allah Ta'ala. Ada buat benda tak baik ke tidak? Kalau buat benda tak baik, bermakna awak telah menzalimi diri sendiri. Mudah ya kita nak tahu kita ni baik ke tak baik. Senang dia punya skill ataupun skema dia. Bila dia terjebak dengan dosa yang dia buat, kemudian summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun, memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, nasaya ia akan dapati Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jangan bimbang.
Semua ayat-ayat yang kita baca ni tidak ada ayat yang menghalang untuk seorang itu bertaubat. Betul tak? Tidak ada halangan. Tidak kata tak ada dah pintu taubat tutup lama dah. Membuat dosa awak punya lah. Tengok Allah Taala panggil kita. Buka pintu luar-luarnya, fastaghfiru istaghfiru. Minta ampun, minta ampun. Sebab Allah Taala nak bagi peluang kepada hamba-hamba dia supaya ada peluangnya orang ni nak sampai ke syurga Allah Azza wa Jalla. Ayat yang seterusnya, surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak sekali-kali akan menyaksa mereka sedang engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menyaksakan mereka sedang mereka beristighfar, minta ampun. Minta ampun. Kata di tulis itu, kata di Abdullah bin Abbas, kana fihim amanan. Orang yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendapat dua keamanan. Dua keamanan. Tuhan kata apa ni? Wa ma kana Allahu liyu'azzim wa anta fihim. Allah Taala tidak akan seksa azab umat ini sedang Nabi bersama mereka. Nabi bersama mereka. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'azzibahum hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak azab hamba-hamba dia ni dalam keadaan mereka beristighfar. Dalam ayat ini para jemaah sekalian, kita cuba tadabbur ayat. Dua sebab umat ini tidak dibinasakan, tidak sia-sia diazab oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah wujudnya Nabi dan mereka beristighfar. Ayat ini berbeza dengan umat-umat yang terdahulu. Umat-umat dahulu, kaum dia dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan Nabi mereka. Di mana? Depan-depan Nabi. Fir'aun berlawan dengan Nabi Musa AS, habis Fir'aun dan segala kuncu-kuncunya tenggelam dalam laut depan Nabi Musa AS. Nabi Musa duduk tengok. Kaum Nabi Lut, Allah kata Lut mau keluar daripada kampung ni, pagi esok malaikat mari sodok ambil dia punya kampung balik bumi. Puak-puak Samud, pengikut Nabi Saleh alaihi salam sama juga. Umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ada tidak berlaku banyak masalah. Karena itulah di antara rahmatnya Allah Taala, rahmatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu, Allah Ta'ala wafatkan dia sebelum dibinasakan umatnya. Nabi mati dulu. Lepas pada itulah baru berlaku peperangan yang besar-besar, berlaku bencana. Nabi tak ada? Tak ada. Itu pun sebagaimana kata Ibnu Abbas, kana fihim amanan. Bagi umat ini ada dua keamanan, iaitulah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal istighfar, fazahaban nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pergi. Ada lagi nabi? Nabi sudah wafat. Habis terbiarkah kita ni? Kita ni terdedah kepada kemurkaan Allah, terdedah kepada bala bencana? Jawabnya tak. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak binasakan kita semua dalam keadaan kita beristighfar. Ini ada juga orang cerita dia itu, Ustaz, waktu mari banjir, waktu mari bencana tu kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tengah duk istighfar tu air mari berau masuk dalam rumah. Tengah duk istighfar mari api, naudzubillah. Tengah duk istighfar mari bencana. Kita kata hak tu istighfar sampai bila dah? Setelah diturunkan bala. Makna istighfar di sini bukan setakat duk pegang tasbih ya subhanallah subhanallah, orang duk joget depan kita,
Orang ada buat berzina depan kita, orang ada buat rasuah depan kita, orang ada buat kemungkaran depan mata kita. Kita duduk zikir, duduk apa dalam gua saja. La. Kita kena bekerja, ingkar mungkar, amar ma'ruf. Kita minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil menjadi penghalang kepada turunnya azab Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau puak-puak lebay ni, hak pandai pakai tasbih ni duduk dalam gua belaka. Orang nu, orang buat maksiat tu, melantak je lah, ikut dia lah. Bila turun mari bala, sekali ingat tok syekh tasbih tu pun hanyut sekali dengan air. Kita kena ingat, dia bukan maknanya bila kita istighfar subhanallah subhanallah, air pun mari kat rumah kita lagi derah kita, astagfirullah astagfirullah, air pun buat rap air bau dia panggil kona pusing gitu. Tak, itu silap teknikal, silap kepahaman. Maksudnya awal lagi kita istighfar supaya tempat kita ni aman, negeri kita ni sejahtera, masyarakat kita ni masyarakat harmoni. Pada saat itu Allah Ta'ala tidak akan turunkan bala bencana. Kata apa? Syarat Nabi sudah wafat, tapi kita punya mekanisme untuk menyelamatkan umat ini ada ke tak ada? Jawabnya masih wujud, iaitulah baqiyal istighfar, tinggal lagi istighfar. Kata alhamdulillah. Maknanya bukan tak ada lagi dah, kita sudah ada lagi istighfar di hadapan mata kita yang kita mampu, kita boleh buat bila-bila masa, sentiasa kita beristighfar. Astagfirullah, itu pribadi. Masyarakat juga perlu beristighfar. Bila ada benda maksiat mungkar, semua masing-masing istighfar, masing-masing mengingkari perkara-perkara yang tidak baik yang dibuat oleh masyarakat. Jangan kata kita tak apa, kita duduk berzikir sini dah, Allah Ta'ala selamatkan kita, sedangkan kita biarkan orang istighfar, kita biarkan masyarakat buat. Tak, kita tak mungkin macam tu. Ayat yang terakhir dalam muqaddimah kepada istighfar ini, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Surah Al-Imran ayat 35, Allah kata apa di sini? Dan juga orang-orang apabila melakukan perbuatan yang keji. Kita kena ingat, di dalam benda maksiat ni ada beberapa kategori. Dia panggil fahishah, al-fawahish, benda yang keji, seperti zina, liwat, itu dia panggil benda-benda yang keji, fawahish. Mungkar banyaklah, riba, segala macam ni maksiat lah itu semua tu kategori-kategori yang berat. Jadi orang-orang yang telah melakukan perbuatan fahishah ini, perbuatan yang keji, na'udzubillah lah, kita kata waktu dia lara dulu terjebak dengan zina, terjebak dengan maksiat-maksiat yang seumpama ini, au zalamu anfusahum, ataupun dia buat dosa-dosa yang lain, menipu orang. Hari ni banyaklah tuan-tuan, kita minta selamatlah kita semua ni. Orang nak menipu lebih daripada ulat bulu, kata orang ramai. Segala sudut, penjual dengan cara penjual dia tipu barang, ahli-ahli apa dia panggil, perniagaan dengan cara perniagaan. Yang kita bimbangnya, ahli-ahli agama ni pun kadang-kadang terjebak juga penipuan, bagi pada masyarakat maklumat yang tak betul, duk baca hadis palsu, duk baca. Bila orang tegur bukan nak terima kasih, marah celik mata pula. Banyak sekali. Jadi kalau kita terjebak dengan dosa, dengan benda-benda keji, benda-benda mungkar, benda maksiat, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Allah sebut di sini, mereka segera ingat kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Kita ditipu oleh kawan, contohnya kawan nak ajak pergi satu tempat, tiba-tiba sampai tempat tu rupanya tempat orang duduk melompat, tempat orang buat maksiat. Kata orang Kelantan ni, kilah piah juga dia apa. Teralah sekali.
ni peluang kita ada ni, na'udzubillah lah kan, balik-balik daripada tempat itu, astaghfirullahalazim, meniti air mata dia terjebak dengan mungkar, zakarullah, terus dia ingat pada Allah Ta'ala, minta fastaghfaru li dzunubihim, mereka memohon ampun dosa mereka. Ingat, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa itu melainkan Allah. Ini dalam Islam ini tak ada siapa boleh ampun dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Dosa di antara kita dengan Allah. Kita kena ingatlah kategori dosa ada dua. Satu dia panggil dosa dengan Allah, seperti perbuatan-perbuatan mungkar jenayah tadi, kita minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan. Satu lagi dosa dia panggil dosa dengan manusia. Yang ni tak lepas kecuali kita selesaikan dengan manusia. Selesai dengan manusia. Kita curi barang orang ke, ambil barang orang, semua tu kena minta maaf. Hantar balik barang-barang orang, minta balik. Yang dibincang oleh para ulamanya, kita mengumpat orang ni lagu mana, nak taubat macam mana. Panjang dah kita bahas dulu dalam kitab Tuhfatur Raghibin, akhir bab. Tuan-tuan tengok balik, mengumpat orang ni, kalau kita nak pergi minta maaf dah, pegang, assalamualaikum Tuan Haji, saya mengumpat awak gini-gini, dia celak mata tengok, Allah kakak ni, awak kata apa? Panjang pula cerita siasat. Jadi pasal itulah sebagai ulama mengatakan, sekiranya umpat tu tak sampai ke Tuhan dia, cukup kita istighfar. Tapi kalau sekiranya sampai dah ke Tuhan dia, mengumpat tu perlu kepada penjelasan. Ini kita takut ni. Kalau kita duit orang senang nak atas, boleh siapa pergi atas ke dia. Tak pergi apa ni, tak dicelah kereta dia ke dia hak mengumpat tu macam mana nak buat. Oh panjanglah. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam rakaman kita di Tuhfatur Raghibin. Artinya kita mengumpat, kita yang astaghfiru, wa man yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa kita ni kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini syarat dia, tanda baik. Lepas minta ampun, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Kalau tahu dah buat juga, ni manusia bukan manusia biasa. Sudah tahu, sudah taubat, walam yusiru, jangan teruskan lagi. Astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atub ilaika Allah, aku dulu banyak duit-duit dalam saham-saham riba, astagfirullah, pergi tarik selalu, tutup account. Kita dulu beli skim-skim tempat kaya, tempat miskin ni, berhenti selalu. Itu dia panggil walam yusiru. Dia dulu buat perbuatan keji, fahisyah, berhenti, jangan disambung lagi. Itu dia panggil stop, barulah taubat kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya perbuatan dosa yang telah disebutkan itu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun, ayat-ayat yang menyebut tentang istighfar ni banyak dan diketahui. Kata di Sayyidina Ali bin Abi Talib, qala haddatsani Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakar dengar Nabi kita bersabda, dengar ni penutup pada ayat ni. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, bila kita rasa kita berdosa, kita sudah insaf, ma min rajulin yaznibu zamban, tidak ada mana-mana orang yang berdosa dengan satu dosa. Tidak ada orang yang berdosa dengan satu dosa, summa yaqum fayatatahhar, dia ambil wudu, ambil air semaya, fayuhsinut tahur, elokkan dia punya wudu, ambil yang sempurna, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Ada juga riwayat kata dia solat semaya, saya sebenarnya taubat, atau kita minta ampun saja, illa ghufiralah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Kemudian Nabi kita baca walladzina idza fa'alu fahishatan, baca ayat ni.
aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Maka itu dipanggil ayat-ayat yang menyebut hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi insya-Allah taala kita akan masuk lagi perbincangan kita dalam bab istighfar, yaitu di dalam hadis yang pertama wa anil Aghar al-Muzani radhiyallahu anhu, di dalam perbincangan kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.